Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Waalaikumsalam. Jalan aja. Jam sikit. Sidang kencing gaya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-hadithul khamisu wal 'ishruna an Abi Dzarr radhiyallahu ta'ala anhu anna anasan al-ashab min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa fi riwayatin wa yatasaddaquna bi amwalihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaquna
inna bi kulli tasbihatin shadaqatan. Atau lebih tepat shadaqatan. Macam shadaqatun pun boleh, shadaqatin pun boleh. Nanti kita ceritalah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, wa kulli tahmidatin shadaqatan, wa kulli tahlilatin shadaqatan, wa amrin bil ma'rufi shadaqatan, wa nahyin 'anil munkari shadaqatan, wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Qalu ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun. Qala sallallahu alaihi wasallam ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita diizinkan lagi oleh Allah taala untuk sambung lagi muzakarah kita Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi. Dan pada malam ninya kita baru nak masuk Al-Hadithul Khamisu wal Ishruna, hadis yang ke-25. Jadi baru bagi separuh ni. Baru separuh. Separuh deh. Separuh hadis yang ke-25. Kalau tak ada Covid itu laju lagi kau. Sebab Covid 2 tahun dah kita cuti. 2 tahun dah. Hadis yang ke-25 ni kata Imam Nawawi an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu. Dalam satu nuskah yang lain ada kalimah aidan. Diriwayatkan daripada Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu aidan juga tu sebagaimana hadis yang ke-24 yang telah lalu, iaitu hadis yang diriwayat daripada Abu Dzarr juga. Itu Abu Dzarr ini nama IC dianya Jundab bin Junadah. Jundab bin Junadah, orang yang dikenalkan dengan mutakhalli 'anid dunya al-mutamasyiru lil 'uqbah, orang yang kosong hati dia daripada dunia dan senantiasa berjalan jiwa dianya untuk hari akhirat. Itu orang panggil kemasyhurannya Abu Dzarr radhiyallahu taala anhu. Al-Ghifari. Al-Ghifari ini nisbatan ilal Ghifar, nisbah kepada satu kabilah daripada Bani Kinanah, namanya Ghifar. Jadi Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu aidan juga, mana sebagaimana hadis yang ke-24 diriwayatkan daripada Abi Dzarr juga. Kata dianya anna nasan, bahawasanya ada beberapa orang manusia. Tu beberapa orang manusia ni, kata dalam syarahnya, hum fuqara'ul muhajirina. Manusia ni ialah di kalangan fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak ada, orang panggil mata pencarian dunia. Tu kalau cukup-cukup kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, itu dipanggil miskin. Masakin ini dah fuqara, mana tak ada langsung, tak boleh nak kaih langsung. Itu mana fuqara di kalangan al-muhajirina. Itu makna beberapa manusia. Siapa beberapa manusia ni? Yakni fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir di kalangan orang yang berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi oleh kerana tu tinggal kampung halaman, tinggal rumah, tinggal harta, bawa selas pinggir pergi ke Yathrib, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila di Yathrib
mereka ni fuqara. Nah, tak ada harta, tak ada hijau. Nah, kata fuqaraul muhajirin ni kama bayyanahu, seperti mana hadis yang telah menyatalah akan dia hadis fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari ada hadis yang semakna dengan hadis ni, tapi jalur periwayatannya min hadis Abi Hurairah. Jalur periwayatannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, tuh. Dan hadis yang seumpama ni juga diriwayat di dalam Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud. Termasuk di kalangan manusia ni ialah Abu Bakrin wa summiya minhum, dan dipernamakan juga setengah mereka itu manusia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di dalam riwayat Abi Daud, fi riwayat Abi Daud Abu Bakrin. Salah seorangnya termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat An-Nasa'i termasuk juga mereka yang mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah Abu Darda, iaitu Abu Darda. Nah, tu. Dan ada riwayat yang menceritakan salah seorang juga yang termasuk mengadu kepada Nabi ialah Zaid bin Thabit. Tu dah tu ni. Zaid bin Thabit. Nah, Abu Hurairah pun termasuk juga. Karena Abu Hurairah dia bukan Ansar, dia Muhajirin juga. Zahirnya wa zahiru anna Abu Hurairah minhum. Zahir jelasnya Abu Hurairah sendirinya termasuk di kalangan manusia yang mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Zaid bin Thabit. Padahal Zaid bin Thabit ni orang Ansar. Zaid bin Thabit bukanlah orang Muhajirin. Kalau kita ikut riwayat Nasa'i, Zaid bin Thabit ni termasuk juga sahabat yang mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah bernafi-nafian di antara beberapa riwayat-riwayat tersebut? Tidak. Tu. Wala tunafi baina riwayati fuqara'il muhajirin. Tidak bernafi-nafian di antara hadis yang menceritakan sahabat-sahabat yang mengadu hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan fuqara'il muhajirin, padahal ada seorang yang bukan muhajirin, iaitu Zaid bin Thabit. Kenapa? Lihtimalit taghlib, dia panggil, masuk di dalam babit taghlib. Dah ramai-ramai sahabat ni semua muhajirin yang mengadu kepada Nabi SAW. Ada seorang Ansar, mana namanya Zaid bin Thabit. Maka seorang tu kira tak kira dah. Kira hak ramai-ramai. Ramai-ramainya daripada muhajirin. Jadi seorang daripada Ansar. Maka mimba bit taghlib dia panggil, masuk daripada menai yang banyak di atas yang sikit. Gitu dah. Jadi itulah beberapa sahabat-sahabat yang dapat dikenal pasti masuk di dalam cerita Abu Dzar, iaitu Abu Dzar sendiri, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, dan selain pada tu kebanyakannya semua orang fuqara al-muhajirin. Ada seorang daripada Ansar namanya Zaid bin Thabit. Tapi tak ada masalah lah, kerana Zaid bin Thabit ni seorang dia jadi kalangan Ansar. Baik. Kira-kiranya sahabat yang diceritakan ni ialah di kalangan fuqara al-muhajirin. Baik. Tuh, manusia ni siapa? Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-ashab jamak daripada sahibin. Sahabat ni jamak daripada sahib. Dari segi bahasanya ialah mereka man bainaka wa bainahu muwasilah. Mereka yang di antara kamu, di antara dia tu ada hubungnya. Itu dipanggil asal makna sahabat. Ada hubungnya. Macam kita tak ada kenal siapa-siapa,
siapa orang tu, nama apa, orang tak panggil sahabat lah. Tapi bila kita ada hubungan dengan dia, mana kenal nama dia, berjiran tetangga dengan kita, ataupun satu taman dengan kita, ataupun saling berkenalan di tempat kerja dan sebagainya, itu dikira sahabat dari segi bahasa. Tapi sahabat Nabi dari segi istilahnya ialah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumpa ni tak syarat lama, sekejap pun jadi. Sebab tu definisi sahabat dia tak kata man mujalasati ma'an nabi, tak ada gitu. Siapa yang bersekedudukan dengan Nabi, lalu bersekedudukan kena lama lah. Nah, ni dah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa hak sempat jumpa dengan Nabi walau lahzatan, sekalipun lahzah, mana satu detik dia jumpa dengan Nabi. Jumpa tu di mana? Di tempat majlis yang harus saling kenal mengenali. Maknanya Nabi tengok ke dia, atau dia tengok ke Nabi, atau dia tak boleh tengok Nabi kerana dia buta. Kerana ada juga sahabat-sahabat di kalangan sahabat yang buta, seperti Abdullah ibni Ummi Maktum. Ini sahabat Nabi yang buta, yang tak dapat lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi lantik dia jadi muazzin sembahyang azan subuh. Jadi azan subuh yang tepat masuk waktu subuh, muazzinnya Nabi SAW ialah Abdullah bin Ummi Maktum. Bilal bin Rabah azan sebelum daripada masuk waktu subuh. Gitu dah. Jadi adakah dia tak lihat Nabi, tak dapat tengok wajah Nabi, maka dia bukan sahabat? Tidak. Tu dikira sahabat juga. Walaupun lahzah sekali tu yang jumpa, lepas tu pisah dah. Ataupun mati lepas tu, pergi perang fi sabilillah, syahid contoh. Tapi syaratnya mukminan bih, hal keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata ala zalikal iman, dan mati di atas demikian itu iman. Fahuwa sahabiyun, maka itu adalah sahabat. Jadi sahabat ni dia banyak martabat juga. Ada sahabat yang dikatakan sahabat 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu hak paling afdal, dan tertib afdaliyah pun gitu, tertib lebih sahabat. Tak sama dengan Syiah Zaidiyah. Kalau Syiah Zaidiyah, sahabat yang afdal sekali bagi dia ialah Ali. Kita tak Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kemudian al-mubasysyaruna bil jannah, yang diberi berita gembira dengan syurga ketika mana hidup-hidup lagi. 10 orang, termasuk 4 tadi. Kemudian yang as-sabiqunal awwalu, orang yang awal-awal masuk Islam. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, di kalangan orang muhajirin wal ansar. Kemudian ahlul badar, kemudian ahlul uhud. Itu jadi tabaqatus sahabat ni ada peringkat-peringkat dia juga. Dan ada di kalangan sahabat tu orang badui, orang kampung biasa pun ada. Itu dah. Tu. Baik. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mengadu hal kepada Nabi. Kata wana qalu, berkata oleh mereka itu beberapa manusia di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ke siapa? Lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ke Nabi. Dia kata kena ni maqal qaw bagi qalu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud dusuri. Tu sa'ri huruf sa, ahlud dusur. Zahaba telah pergilah oleh ahli dusur. Ahli dusur ni nak terjemah wana tengok. Ya ad-dusur jam'u dasrin. Dusur ni jamak daripada kalimah mufradnya dasrin. Di atas wazan
falsin. Nah, fulusin jamak dia jamak fulusin, jamak mufrad bagi fulus falsin. Nah itu. Fulusin, dusurin. Nah, mufradnya dasrin. Mufrad bagi fulus falsin. Apa makna dusur? Al-malul kathiru, harta yang banyak. Jadi ahlud dusur artinya orang kaya lah. Gitu. Nah, kalau tengok terjemahan hak kitab je kata ahli hutan, hartawan. Betul tu. Hartawan itu. Jutawan. Adalah juga hartawan, jutawan, iya belaka. Itu makna ahlud dusur. Mana al-malul kathir, harta yang banyak. Jadi sahabat-sahabat ni mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlud dusuri bil ujuri." Telah pergi sini dengan makna telah mendahului oleh ahli dusur, oleh hartawan, jutawan. Nah, orang kaya bil ujuri dengan ujur. Ujur ni upah yang banyak. Ujur dengan segala upah yang banyak. Ujur jamak daripada ujrin. Maknanya ganjaran pahala lah. Itu. Apa ujrin atau al-ujur, segala upah. Ma ya'udu 'alal insani min thawabi 'amalihi dunyawi awil ukhrawi. Itu dia panggil ujur. Barang yang kembalilah di atas manusia daripada pahala amalan dia yang bangsa dunia atau bangsa akhirat. Artinya upah. Itu makna ujur. Nah, upah. Jadi orang-orang kaya ni telah mendahului orang kaya ni dengan segala upah-upah yang banyak, segala pahala-pahala yang banyak. Ya Rasulullah, hebatlah demo kaya jutawan. Jadi boleh sedekah, boleh wakaf, boleh bayar zakat. Kan itu kan? Orang miskin nak bayar zakat guan, muka dia asnah. Dia sendiri tu asnah dah. Nak bayar zakat guan, muka dia asnah. Jadi sahabat-sahabat fuqara, tok fakir, tok fakir. Pelajar pondok panggil tok fakir, tok fakir. Nah, kalau di Indonesia pelajar pondok dia panggil santri. Nah, sebab tu dia kaya-kaya, santri. Kita di tanah Melayu ni, di Semenanjung Malaysia, pelajar pondok dipanggil tok fakir. Tok lagi, fakir lagi, tok lagi. Tu miskin. So ada minta sedekah sama jak di muda sampai ketua. Nah, sebab apa? Sebab tok fakir. Jadi di kalangan sahabat yang fakir, bila sebut kata fakir ni asnah lah. Rasa cemburu tengok. Mana orang-orang kaya, jutawan. Nah, dia boleh infak, boleh sedekah, boleh wakaf, boleh bayar zakat. Sebab apa? Sebab harta dia banyak. Nah, hak wajib zakat, hak sunat sedekah, infak, wakaf, banyaklah pahala dia. Nah, jadi rasa cemburu. Fuqara minal muhajirin. Tengok. Yusalluna, sembahyang mereka itu jutawan tadi itu, kama nusalli, seperti mana barang yang menyembahyanglah oleh kami. Mana saya jutawan tadi semaya supaya kami semaya juga. Nah, 5 waktu tu juga nya tak ada tambah dah, jadi naik ke 7 waktu sebab dia kaya dah ada. Nah, wa yasumuna kama nasumu, padahal berpuasa mereka itu ahlud dusur tadi itu, hartawan, jutawan tadi itu, semua puasa mereka itu kama nasumu, seperti mana barang yang berpuasa lah oleh kami. Itu mana ibadat dia orang sama seperti kami, tapi pahala dia orang banyak daripada kami. Tengok. Nah, tu dalam hadis Abi Darda adalah riwayat An-Nasa'i, zada fi hadis Abi Darda wa yadhkuruna kama nuzkaru. Nah, dan berzikir mereka itu seperti mana kami pun berzikir juga. Ada lagi tambah lagi. Nah, jadi orang-orang kaya ni, hebat dia orang ni, lebih banyak pahala mereka daripada kita ya Rasulullah.
Karena mereka tu ada harta banyak, mereka boleh sedekah, boleh infak, boleh wakaf, boleh zakat. Padahal semaya mereka sama seperti semayang kami, puasa mereka sama seperti puasa kami, zikir mereka sama seperti zikir kami. Tengok, ini cemburu ni orang panggil je toh, tak apa ni. Bukan dengki dah, bukan hasad dengki, jangan. Kalau hasad dengki tu dosa, itu sifat mazmumah. Dengki ni maknanya cita-cita dalam hati kita supaya nikmat yang diberi kepada saudara Islam mukmin kita tu hilang. Sama ada hilang tu datang pada kita ataupun dua-dua saja. Mu pun miskin, aku pun miskin, padanya muka kita dua. Itu dipanggil dengki, hasad, dongki dia panggil tadi. Tu tak boleh ada mazmumah tu. Tu dicela oleh syarak. Agak ni banyaklah masyarakat kita ni, nyakit dengki, nyakit hasad. Padahal Nabi kata al-hasadu yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Dengki hasad ni menghilangkan, menghancurkan, memakan akan segala kebajikan pahala amal ibadat kita seperti memakanlah oleh api akan kayu mumuk yang kering. Tengok, kita cuba cucu api, kayu mumuk, kayu-kayu kering tu lah, perlu terbakar habis licin. Nak kita orang Melayu ni kata, kuatlah berdekinya. Tengok dia naik kereta mahal sikit, pasal berdeki dah. Macam mana? Tengok dia rumah tinggi sikit tingkat pada rumah kita, berdeki dah. Tengok dia meniaga untung lebih sikit pada kita, berdeki dah. Tengok. Pas mula nak main buah-buah tak baik ni, sehila santaula. Tu kan perangau kita orang Melayu ni. Jak ke dulu sampai kelak ni banyak lagi duk ada. Pelik tak tahu apa jadi lagu tu kita. Tapi tidak orang Melayu sajalah, masyarakat lain pun ada juga bangsa lain. Orang Arab terutama kuat juga berdeki. Sebab tu orang Arab ni ada juga orang panggil buah-buah sihir je tu. Tapi kalau orang Cina, beza dia. Ya, orang Cina ni otak nak untung semua. Barang dia jual tu tak ada di kedai dia sanggup pergi beli kedai saing dia. Tak apa dia kata, nanti ada semua barang. Tak aja tak ada. Itu perangai orang Cina. Payahlah sikit. Nak macam mana? Jadi gitu. Dan kita apa kalau bermuamalah ke bab nego, bab urus niaga beli ke apa ni, banyak mudah dengan orang Cina pada kita orang Melayu sendiri sungguh. Orang Melayu ni, kita ni nak tolong orang Melayu. Nak tolong bisnes orang Melayu, nak tolong ekonomi orang Melayu. Tapi kadang-kadang orang Melayu sendiri tak usah tolong diri sendiri. Contoh nak buat adalah kita nak pasal stiker comel sikit kereta kita. Kita pergi cari tempat orang Melayu dulu. Kata boleh. Lepas tu bila boleh siap dah, kena mari 3-4 hari lagi lah, hari Sabtu. Hari Sabtu ni umum, pagi ko, petang ko, malam ko, hari Sabtu belaka tu. Tak apa, kita ambil nombor telefon, tak payah. Masa-masa bila pas hari Sabtu kita pun tunggu dia nombor telefon. Wana tak telefon ni, kita pun tak tahu nombor telefonnya berapa. Dia ambil nombor telefon kita, bukan kita ambil nombor telefon dia. Kita pun nak tahu juga sudah bila boleh pasal pukul berapa dah. Gilah petang pergi kedai, tutup telefon. Halo, nak buat ada nombor kedai, nombor telefon dia apa ni. Halo, kata wana ni kata kata nak boleh pasal hari Sabtu, kata nak telefon, tunggu sampai betul tak telefon. Dia kata hari Sabtu ni pagi je. Saya mana tahu pagi kau betul kau hari Sabtu ni sepanjang masa hari Sabtu. Awak ambil nombor telefon saya, kata nak telefon dulu. Mana tahu saya mari pagi berdoa pun tak siap lagi, saja juga duk tunggu. Dah
Tak sibuk tak sah. Marah selalu bekeng. Bekeng orang Melayu kita. Kalau nak hari lain. Pak kita pun tak apa. WhatsApp tanya, dah hari ke apa nak boleh pula? Tak balas. Lama-lama, maaf lah, saya banyak kerja ni sampai hari raya haji penuh. Ayat kita, orang Melayu kita ni bekengnya. Akhir kali pergi kedai Cina. Nah, boleh buat ni? Boleh. Berapa hari boleh siap? Sekarang siap. Sekarang siap. Pak kita dengar Allah lagi ni. Pak lagu mana nak bantu orang Melayu? Nah. Dah lah tak tepat janji. Nah, urusan pun tidak dipermudah, wak lambat, wak payah, pongoh, bekeng pula tu. Nah, apa tu? Pak kalau miskin kan? Nak marah kau orang kaya pula. Ya tak apalah, Cina kaya, duk sabit kau Cina kaya. Bukan ke Cina kaya, ke sikap, perangai tadi. Jadi obat tu ramai orang kita Cina. Nah, apa? Mudah, cepat, laju, molek. Banyak gitu. Serbi ekor. Kita panggil orang Melayu. Orang Melayu daripada pukul 8 pagi sampai petang tak siap lagi. Buat kerja. Sampai kita pergi kuliah maghrib tak siap lagi. Lambat lah kau. Dua butir ekor je sebihnya. Tapi lama buat kerja. Depan pagi sampai pergi kuliah maghrib tak sudah lagi. Allah. Dah sudah tu. Tak sejuk pula. Weh. Nah. Panggil Cina sebentar. Ni marah kalau orang kuat Melayu marah ke hamba ni. Bukan kita nak main Melayu ke Cina. Sikap kita orang Melayu ni kena ubah. Nah, tu lagu tu kena ubah. Itu hak sebenarnya. Nah, panggil sebih ekor orang Cina sebentar. Nah, sejak kau tak sampai sejak. Setengah jam. Cucuk. Siap dah. Cuma mahal lah sikit. Mahal pun tak apa. Jadi sungguh sejuk sungguh. Lambat pula nak boleh kau sebihnya. Tengok. Ni kita orang Melayu ni kena ubah lah perangai ni. Lepas tu kalau tengok orang cemerlang, orang kaya, mula nak deki. Padahal kita punya perangai. Buka kedai pukul 10, pukul 12 dah. Lepas tu tutup pukul 3. Lepas tu tak kaya duk garuk kepala tengok orang kaya. Orang kerja daripada pagi sampai ke malam buka kedai. Baik pula dengan customer. Nah, layanan molek, manis muka, mudah bazar. Lepas tu tak lari apa. Nyalari lah kedai tu. Kita tak cakap lah jumpa Tok Bomo nak suruh pelagi wilayah kedai tak pelagi muka sikap kita duk banyak bergantung dengan Tok Bomo. Tu tu tengok. Jadi mula nak berdeki. Ni perangai tak molek mula nak berdeki. Tengok orang kaya sikit, orang senang sikit, orang muda sikit, mula tak baik. Mari dalam hati. Dia ni gara-gara aku. Kalau hilang biar terbakar rumah dia. Bilanya kena ropok kau orang. Tu berdeki tu. Hak tu haram. Nah, ada sifat lagu tu habis kebajikan kita tu. Nah, licin kebajikan kita tu habis. Apa? Habis. Diberi kepada orang yang kita deki. Tak cukup lagi kejahatan orang yang kita deki tu mari membah atas kepala kita berlebur. Allah. Dah lah kita pahala sikit nyambil ke orang. Lepas tu dosa kita banyak sedia dah ni tak tertanggung atas belakang dah. Nya beban pula dengan dosa-dosa orang kita berdeki tadi. Kayak rugi lah gitu. Itu orang panggil orang muflis. Nah, orang deki ni orang yang paling muflis. Itu sebab apa? Sebab dia tomok dengan apa hak Tuhan beri kepada orang lain. Maka sebab tu jangan kita bersifat dengan deki. Kerana deki tu mari daripada asalnya sifat tomok. Tomok ni cita-cita lapar lahap dengan apa yang ada di tangan-tangan manusia. Tengok ada di tangan orang tu harta banyak pakat lebih ke berapa orang. Mari tak puas hati aku ni. Aku sama-sama kerja dengan dia. Macam mana dia boleh jadi CEO ni? Aku duk main koli batuk. Tu jangan. Tu nak hindari daripada sifat tomok, sifat deki. Ingatlah kurniaan Allah. Allah Ta'ala beri kurniaan dia tu kita rasa memada, mencukup. Orang panggil bersifat dengan qanaah.
Tu bersifat dengan qanaah. Apa qanaah? Rasa memada dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang bersifat dengan qanaah dipanggil qani'un. Qani'un, orang yang bersifat dengan qanaah. Apa? Rasa memada dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tak ada lapar, tomok, halaba dengan apa yang diberi oleh Allah kepada orang lain. Maka ketika tu terhindarlah sifat hasad dengki dalam hati kita. Itu dah. Itu lagu tu. Walaupun kita kerja kuat, rezeki banyak ni Tuhan bagi, alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan dengan syukur tu la azidan nakum, Tuhan tambah lagi nanti. Nah, ataupun Tuhan tak tambah, tapi rezeki banyak ni barakah. Apa? Mencukupi. Nah, mencukupi untuk kita, tanggungan kita, anak bini kita, bahkan terkadangnya lebih berkat lagi. Nah, boleh buat amal kebajikan sikit sebanyak. Nah, walaupun sikit tapi tetap boleh buat pahala. Apa gunanya harta banyak, juta-juta, pangkat tinggi-tinggi, tapi boleh mengheretkan orang tu ke neraka. Tak ada guna juga. Kita fikir lagu tu. Barulah tak mari dalam hati kita hasad dengki. Nah, itu dia panggil hasad dengki. Itu celah. Adapun ribtah, ribtah ni bukan hasad dengki. Dengki juga orang panggil dengan cara mudah-mudah macam dengki, tapi bukan dengki. Lepas tu kita cita-cita supaya dapat nikmat seperti si fulan tu. Nah, kita tengok orang kaya, Allah. Nah, ya Allah, bagilah aku kaya macam dia. Mudah-mudahan aku boleh buat amal kebajikan dengan kekayaan aku tu. Tu ribtah. Kita tak ada cita-cita dia tu kena langgar kau kereta kau, ataupun harta dia hilang kau, dirompok, dicuri, terbakar. Tak ada. Kita cita-cita supaya kita dapat seperti dia. Maka ribtah ni disebut oleh hadis Nabi-nya dibenarkan pada 3 golongan. Mana? Iaitu pada orang kaya yang menggunakan harta dia pada jalan Allah, pada orang yang alim, supaya ilmu tu yang diberi oleh Allah kita boleh menyebarkan kepada umat. Orang yang fasih baca Quran supaya kita dapat fasih juga baca Quran. Itu dibenarkan pada 3 tempat. Nah, jadi tengok orang alim kita pun, ya Allah, bagilah serupa dengan dia ilmu. Itu tak apa tu. Supaya apa? Supaya aku boleh mengajar juga. Itu ribtah. Dan mengajar ni ialah setengah daripada sedekah. Lagi depan lagi nanti insya-Allah ada hadis dari syarah disebut, wa man kana lahu malun falyatasaddaq min malihi. Barang siapa yang ada baginya harta, maka Nabi kata bersedekahlah daripada hartanya. Wa man kana lahu qutun, barang siapa yang ada baginya makanan, falyatasaddaq min qutihi, maka bersedekahlah daripada sebahagian makanan dia. Wa man kana lahu ilmun, maka barang siapa yang ada baginya ilmu, falyatasaddaq min ilmi, maka hendaklah dia bersedekah daripada ilmunya. Bahkan daripada 3 ni hak mana hak makin bertambah bila bersedekah? Secara maknawinya, secara maknawi dah. Iaitu ilmu. Adapun secara hissi, harta apabila kita sedekah nampak seperti kurang, betul tak? Duit kita ada 100, kita sedekah 50. Maka secara hissi, secara zahirnya nampak macam kurang. Padahal secara maknawi tak kurang tu. Bahkan ditambah lagi, tambah lagi. Tambah tu tidak dalam bentuk duit, bentuk lain pun banyak. Itu jangan silap faham. Sebab ada orangnya dia gunakan hadis ni untuk scammer orang. Ada. Ini berlaku di Indonesia. Berlaku di Indonesia, wallahu a'lam, tak tahu lagi. Dia minta orang sedekah dia, sedekah ke dia untuk dia buat apa, wallahu a'lam. Lalu dia janji siap, entah kena yakin kalau entah sedekah 1 juta, maka ditambah lagi berapa juta. Ada lebih kurang gitulah. Kalau entah sedekah 1000, maka Tuhan akan tambah 10,000. Dah. Maka masuklah dia dalam program
Ni macam investment lah, macam orang panggil melabur lah, tapi dia guna konsep sedekah. Konsep sedekah. Maka dia orang ni pun melabur lah, sedekah lah 1,000 contoh. Maka dia pun mengharap-harap kepulangan 10,000. Bila nak dapat. Akhirnya orang ni lari berat buat ilmu. Tu silap dia. Bahaya tu, bahaya lagu tu. Memang ada sungguh hadis cerita 1 balas 10, 10 balas 100, 100 balas 1,000. Iya sungguh. Tapi bukan betul-betul ain benda tu. Jangan bahaya lagu tu. Sehingga boleh buat modal untuk investment, untuk pelaburan. Dia kata panggil pelaburan sedekah. Jadi tuan-tuan sedekah ke saya, saya nak buat madrasah ke, pondok ke, hotel ke, apa ikut lah. Nanti kepulangannya akan bertambah. Awak sedekah 1,000, lepas ni 10,000 dapat. Janji Allah, wajib kena yakin. Sudah. Tak yakin, kafir ente. Sudah. Maka dia pun yakin. 1,000. Tunggu bila dah dapat 10,000. Akhirnya tak dapat. Sebab apa? Orang yang ambil tu guna buat beli hotel. Tiba-tiba projek hotel dia contoh, ataupun projek buat kedai makan restoran tak berhasil. Tak ada keuntungan. Macam mana nak balas ke orang masuk investment tadi, tapi tak guna investment lah, dia guna konsep sedekah. Maka wak laporan polis gaya ni kerana kejahilan seorang. Jangan jangan payah lagu tu, jangan. Baik, habis itu. Jadi ni dipanggil ridha ni, rasa cemburu dalam hati. Ai tengok orang kaya, masya-Allah, pahala banyak lebih pada kita. Padahal semaya dia sama dengan kita, puasa dia orang pun sama dengan kita. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan bersedekah, wawul hal, padahal bersedekah mereka itu dengan lebih-lebih daripada harta mereka itu. Kita berikhtiar saja sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا أشهد أن لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه
Jadi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, padahal boleh bersedekah mereka itu orang kaya, hartawan, jutawan tadi itu bi fuduli amwalihim. Dalam satu riwayatnya bi amwalihim, dengan harta-harta mereka itu. Apa maksud bersedekah dengan harta-harta mereka itu? Yakni dengan fuduli amwalihim. Apa makna bi fuduli amwalihim? Yang orang panggil idhafah sifat bagi mausuf. Bi amwalihim al-fadilah, itu maksud. Dengan harta-harta mereka itu al-fadilah, yang lebih-lebih. Itu dah. Jadi kita nak sedekah tu, sedekah hak lebih. Hak lebih. Lebih yang pertama dengan makna sudah cukup untuk tanggungan kita. Jangan pula kita sedekah sampai ke anak bini kita kedekut. Ni silap juga pasal ni. Duk sedekah ke orang lain, bini sendiri baju koyo, anak sendiri baju koyo. Tak betul ke itu? Kerana utama kita infak, kita belanja tu kepada keluarga kita. Ya'ulu, mereka yang di bawah tanggungan kita. Anak kita, bini kita. Sebab tu bawah zimmah kita, bawah tanggungan kita tu tidak boleh bagi zakat. Memang kewajipan kita. Tu seorang bapa nak keluar zakat ke anak, tak boleh. Anak nak bagi zakat kepada ayah, tak boleh. Kenapa? Kerana kewajipan dia. Anak dia wajib dia, pak dia, mak dia wajib atas dia. Lebih pada tu, kalau ada lebih, barulah zakat orang lain. Jadi buat baik ni wajib pada kurban, mana kaum kerabat kita dulu. Tu tanggung yang kita dulu. Ni ada juga orang kadang-kadang hak diri dia sendiri, jangan kata anak bini dia, diri dia sendiri pun dia kedekut. Spendo dia yang rela saya tak beli-beli, tak tukar-tukar. Lepas tu duk sedekah ke spendo kau tak kena gitu tu. Terutama anak bini dia dulu, tanggungnya dia dulu, itu yang sepatutnya. Kemudian hak lebih pada tu, baru dia sedekah kepada orang lain. Itu. Atau dengan makna lebih ni ialah yang molek, yang lebih, yang bagus. Itu mana lebih ke? Maksud hak lebih sini yang terbaik, yang molek, yang bagus. Ni kadang-kadang kita nak sedekah ke masjid hari Jumaat, tabung lalu depan kita pokok duit. Hak mana? Hak hancur tu. Dolar RM1, lepas tu hancur. Baru masuk ke dalam masjid, tak kena cara tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak benar-benar mencapai kebajikan, kamu tidak benar-benar dikatakan berbuat kebajikan sehinggalah kamu infak benda yang kamu suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, hatta tunfiqu mimma tuhibbu, sehingga kamu infak benda yang kamu suka. Kita suka kalau kita pergi beli kedai, sama ada kita pembeli atau kita penjual, orang bagi duit kita hancur, suka? Tak suka. Betul? Kita tak suka. Sama ada kita tu penjual, lebih-lebih lagi orang bayar duit, ada duit molek tak? Kayak gitu kan? Ataupun kita pembeli, penjual bagi duit, baki cucu ke kita tu duit hancur, duit tak molek ni, seletik ni, kan kita betul. Macam mana boleh kita sedekah ke masjid duit hancur? Duit dalam RM1, lipat kecil pula, koyo pupuk dalam tabung masjid. Lepas tu AJK masjid nak kira, Allah letih, sedih, titik air mata. Allah, duit lagu ni pak boleh beli gapo, kena gitu di bank pula. Wah, letih kat AJK masjid pula. Jangan. Walaupun kita sedekah tu sikit, RM1, tapi biar molek, biar bagus. Nak duit keluar daripada bank,
Kerak lagi, bau pun sudah. Waktu kita buh balik tabur masjid, biar RM1 tu, tapi boleh comel. Barulah betul-betul kita buat kebajikan. Nah, tu lagu tu. Nah, habis. Baik, mana tadi? Itu wa yatasaddaqu bi fuduli amwalihim, dan bersedekah padahal wawul hal dia panggil, padahal bersedekah mereka itu hartawan jutawan tadi itu dengan yang lebih-lebih daripada harta mereka itu, yakni ya, dengan harta-harta mereka itu yang lebih-lebih. Apa yang lebih-lebih tadi? Sama ada lebih dengan makna, nah tu setelah mana buat kebaikan tu habis dah kepada zimmah dia, ahlu zimmah dia, ataupun man ta'ulu, orang yang di bawah tanggungan dia, lebih tu dia boleh bersedekah. Nah, itu makna lebih. Atau dengan makna harta mereka itu yang lebih-lebih, mana yang molek-molek, yang bagus-bagus. Kamu nak sedekah nasi lemak, jangan bagi hak basi. Nah, ni hak dia tak laku jual bagi tak ada. Petak tak ada orang beli nasi lemak dia, habis tutup kedai dah. Hak tu dia pergi sedekah ke budak pondok, budak tahfiz. Sakit perut budak pondok. Ni, berok cerah. Ni. Hak basi-basi tu. Jangan. Kalau kita nak sedekah hak molek. Siap selalu dah. Ini nasi lemak kita nak bisnes, kita nak nego. Ni nasi lemak, kau nasi khabu kau tak kira lah. Nasi kau kita nak nego. Ni hak saya nak sedekah. Tu hak fresh, hak baru, hak sedap, hak panas-panas lagi. Baru betul gitu. Barulah budak pondok makan pun, ya Allah, builah rezeki lebih kepada penjual ni. Baru makan budak ni budak pondok makan hak basi, berok lana cai ni. Berak nate hak wi. Dia menyupah bola. Sedekahlah hak molek. Itu maksud. Sedekah hak molek. Jangan hak tak laku dah, hak basi nak basi, baru kita nak sedekah tu ke sedekah bagi. Itu makna bifuduli amwalihim. Bila mengadu kepada kita begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Sabda ni jawaban an zalika, sebagai jawab daripada aduan beberapa sahabat-sahabat fuqara yang miskin, fakir miskin di kalangan muhajirin. Jawab ni tatminan li khatirihim, nak menenangkan kebimbangan mereka, kerusingan. Sahabat dia using pasal akhirat. Dia duduk, Allah lah, macam mana kita ni ketinggalan jauh. Orang jutawan, hartawan boleh pahala banyak pada kita sebab boleh sedekah, boleh infak, boleh wakaf, boleh bayar zakat. Kita duduk sebek, duduk lembek lagu ni. Padahal dia semaya supaya kita, dia puasa supaya kita, dia baca Quran macam kita, dia berzikir macam kita, tapi hak kita tak boleh buatnya. Dia sedekah harta-harta mereka hak lebih-lebih, hak hebat-hebat, hak molek-molek. Allah using sahabat-sahabat itu using. Kita ada using lagu tu. Ada using bahkan lalu tabur masjid tu bas. Ni tak ada benda lain ni, nak minta derma ni, nak suruh sedekah. Marah pula. Ada orang tu. Ada. Bukan yang marah kalau ustaz duk umum. Tu untuk infak, untuk wakaf, untuk sedekah kata. Tak ada benda lain dah. Natan ni ustaz ni, natan ustaz ni, cara nak minta sedekah, nak suruh orang sedekah tak mau. Ada jenis orang lagu tu. Dia rasa tak molek ke mana? Padahal Tuhan kata tu kebaikan. Tuhan kata la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. La khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan daripada berbisik-bisik, berborok-borok, bercakap banyak, illa, melainkan ada kebaikannya apa? Man amara bi sadaqatin, mereka yang menyuruh orang dengan sedekah.
Nak kata kena. Quran kata hak tu hak baik. Kita lagi nak marah apa? Nah, kalau kita nak marah sebab ada hak menipu tu lain. Ada juga ambil kesempatan buat dalam Facebook, kau buat dalam gapo, minta derma, minta sedekah, nak buat sekolah tahfiz, nak buat tu tak ada sebatas dia pun. Ni hak terpalit kepada orang hak nak buat sungguh kadang-kadang gitu. Banyaklah. Ni pengalaman hamba sendiri. Berapa ramai dah hak mari sendiri pondok. Mari sendiri. Nak jumpa dengan saya sendiri, lepas tu minta tolong saya bawa pergi tanah pondok. Nak tengok sendiri ada ke tak. Baru puas hati, baru dia pun sedekah. Kata Allah, siapa kita semua kata. Maaf banyak ustaz kata, saya banyak dah kena tipu tak ada nak kata apa. Nah, ramai orang kena tipu. Ni skemo ni banyak juga. Tak ada nak marah juga. Macam mana lelah sikitlah kita. Baru nak tidur, baru sampai rumah nak tidur, telefon. Ni pondok rumah suku Jawi ke? Ya. Ni Ustaz Faiz ke? Ya saya dah. Saya ada kat luar bangunan ni. Saya nak jumpa Ustaz sekejap. Allah, kita baru sampai kata ni. Tak kira nak kata, Allah maaf lah saya letih ni. Tunggu sekejap. Tu biar kita ada gapo haji. Betul kau pondok ni. Betul dah tu. Boleh tak saya nak pergi tengok tempat mana nak buat pondok tu? Boleh. Naik kereta pula, jangan start kereta pula, pergi pula. Kena jam ke apa, sombak pula situ kata ni. Sampai tanah pondok, inilah tempatnya. Ibu tengok sendiri. Okey, alhamdulillah. Betul dah ni. Baru waktu beri duit jam. Ni wakaf saya untuk pembangunan pondok ni dah. Kata Allah, siapa lagu ni nak kata? Apa tak transfer apa? Ke senang belah-belah nyengeng transfer cak masuk ke tak lelah. Kata maaf banyak ustaz, saya banyak kali kena tipu. Puluh ribu. Jadi saya tak boleh, saya beringat jadi. Saya kena siasat dulu. Saya kena pergi tengok sendiri. Tahu mana? Kalau kita nak marah ke hak scammer tu tak apa. Ni dah nak marah semua. Nak marah semua tak kira. Hak betul punya nak marah. Apa nak minta sedekah semua. Loh. Marah pasal apa? Tuhan lagi puji dalam Quran. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan yang orang itu bercakap banyak melainkan orang yang menyuruh orang dengan sedekah. Atau orang yang menyuruh orang buat perkara yang ma'ruf, yang baik, atau dia nak mengislah, memperbaiki masyarakat. Maka hak ni percakapan banyak baik, bagus. Allah Taala kata. Lain pada tu tak bagus. Tak bagus. Tak cakap banyak tak bagus. Tu lagi sebut dalam Quran lagu tu. Kita ni beri dengan Quran, kau beri dengan nafsu kita. Di kebaikan keburukan tu dikira syarak. At-tahsin wa taqbih bisyar'i la bil aqli. Baik buruk tu dikira dengan syarak, timbangan neraca. Bukan semata-mata kepala otak kita. Kalau ikut kepala otak kita tak boleh lah tu. Mana bagus ke ni? Nak minta semua. Jadi Mu'tazilah kalau kita cakap lagu tu dah. Tu kita kalau kita ukur kebaikan tu semata-mata kepala otak kita, Mu'tazilah lah kita. Orang ahli sunnah wal jamaah bukan dengan kepala otak. Kebaikan dan keburukan ditimbang dengan neraca syarak. Syarak kata baik, walau akal kita rasa tak baik, tetap kita kena kata baik, bagus. Syarak kata tak baik, tapi kepala otak kita kata bagus ni. Apa salahnya? Konsep aman. Konsep danduk amal. Apa salahnya? Daripada duk minta sedekah itu baik kita buat konsep danduk, jemput ino ke goyang gerudi, duit lebih orang beli tiket, kita boleh sedekah. Dia fikir dengan kepala otak dia, ini bagus. Hak tu jahat. Syarak kata jahat, maka kena kata jahat. Walaupun kepala otak kita rasa bagus, molek, baik, boleh. Tu lagu tu dah cara hak ahli sunnah wal jamaah mikir. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Ini jawab ni sebagai nak menenangkan kebimbangan mereka itu sahabat fuqara minal muhajirin, fakir-fakir miskin di kalangan muhajirin, yang rasa mereka ketinggalan pahala berbanding dengan jutawan-jutawan ahlud dusur tadi, orang-orang jutawan hartawan tadi. Lalu Rasulullah kata
Awalaisa qad ja'alallahu ma tasaddaquna. Tengok. Itu ni orang panggil di antara lainnya bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia tidak kata bila sahabat mengadu kata macam mana ni ya Rasulullah, kami miskin, kami tok fakir, kami tak boleh nak sedekah macam 2 juta orang kaya. Ada pasal apa awak tak juta juga? Biar tak handsome tak apa, janji kaya. Rasulullah tak kata lagu tu ni. Rasulullah tak kata lagu tu. Sebab apa? Sebab rezeki banyak pun orang ni hak Tuhan kismat dah. Allah Taala bahagi dah. Tuhan bagi siap-siap dah. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau Allah Ta'ala persama ke semua rezeki hamba dia, semua jutawan belaka, semua yang di Pertuan Agong belaka, semua raja-raja belaka, Perdana Menteri belaka, siapa nak buat rumah, siapa nak jadi nelayan, siapa nak sudah hancur bumi ni Tuhan kaya, hancur. Tuhan pandai dah. Orang ni kaya, orang ni sangat kaya, orang ni sederhana, orang ni miskin, orang ni biasa papo kedana, orang ni fakir, orang ni gelandangan. Tuhan belaka hak tu. Tuhan maha bijaksana kan? Apa ada hikmat dia. Jangan kita berasa kita lebih bijak pada Tuhan pula. Kalau aku jadi Tuhan, aku kaya belaka. Jangan duk main kalu lagu tu. Tuhan lebih bijaksana. Tuhan maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba dia. Itu. Jadi Nabi ni tak jawab. Pasal apa pun tak kaya juga. Patut mu kena pergi kerusuh-kerusuh macam demo ni boleh jadi kaya tu. Tak handsome tak apa janji kaya. Rasulullah tak kata lagu tu. Pas Rasulullah kata mana? Awalaisa qad ja'alallahu ma tasaddaquna. Awalaisa, alih pada kata awalaisa tu bil hamzati lil inkari. Tu dipanggil hamzah istifham, lil inkar dia panggil. Apakah tidak ada sesungguhnya telah menjadi oleh Allah Ta'ala akan barang yang boleh bersedekah kalian? Tengok. Selain daripada kathirul mal, banyak harta, sedekah ni hanya dengan harta ke? Tak ada dah ke benda lain yang Tuhan buat kamu yang boleh sedekah? Tu tengok. Sebab tu sedekah ni bukan hanya dengan harta. Macam hadis kita baca tadi, Nabi SAW sabda, man kana lahu malun falyatasaddaq min malihi. Maka barang siapa yang ada baginya harta, maka bersedekahlah, Nabi kata, daripada hartanya. Wa man kana lahu qutun falyatasaddaq min qutihi. Barang siapa yang ada baginya makanan, maka sedekahlah daripada makanannya. Itu kan kita kadang-kadang tak ada duit, kita nak sedekah harta duit ke apa, tapi kita bolehlah buat kuih-kuih, boleh buat cemek ke, onde-onde ke. Agak apa kuih kalau Kelantan onde-onde. Sini ke apa onde-onde tu tak ada onde-onde apa nama kuih-kuih. Kita pun sedekah ke jiran tetangga kita. Sedekah juga tu. Sedekah. Jumpa pelajar-pelajar tahfiz ke, pelajar-pelajar pondok ke, kita sedekah makanan kuih-kuih, kepuk ke berapa. Ayolah tu sedekah. Nak nanti dah juta awal dulu, harta awal dulu, pitih belia-belia dulu, baru rasa boleh sedekah. Jawab tak sedekah dah. Sebab sedekah ni bukan harta hak kita cita-cita. Ini yang gitu. Hak Tuhan suruh dalam Quran, infak sedekah ni bukan hak harta kita cita-cita, tapi harta hak kita milik, diberi peluang untuk kita milik sementara. Hak tu hak disuruh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata wa anfiqu, infaklah, sedekahlah, wakahlah, mimma razaqnakum, daripada sebahagian rezeki yang kami beri pada kamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum daripada kamu tu dia ditemui oleh mati, sebelum datang kematian pada kamu.
sebelum mati tu. Sedekah. Rezeki mana tu? Rezeki maksum. Ai tak boleh sedekah rezeki maksum. Rezeki hak Tuhan. Bahagi dah. Air sebanyak ni masuk tubuh kita. Makanan nasi ke apa sebanyak ni masuk dalam tubuh, dalam perut maidah kita. Tu tak boleh sedekah tu. Atau rezeki mau'ud. Rezeki hak dijanji. Mana? Seumpama ayat Tuhan kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa akan Allah, maka pandailah Allah Ta'ala memberi pintu kelepasan daripada kepayahan, dan Allah Ta'ala berikan rezeki daripada tempat yang dia tidak sangka-sangka. Dia tak sangka-sangka. Maka hak tu rezeki mau'ud, rezeki hak dijanji. Hak tu bukan. Tapi banyak mana orang nak sedekah rezeki mau'ud. Banyak. Lama. Ini pengalaman saya ni. Mari jumpa ustaz. Tolong semaya hajat ustaz. Semaya hajat pasal apa haji? Ni ada projek ni. Projek ni banyak juta juga ni. Kalau dapat ni insya-Allah selesai pondok ustaz. Tu dia. Saya sedekah ni. Berapa juta? 9 juta. Sikit ni projek ni 100 juta ustaz. Tak main ajak dia tak ada. Hak lagu ni kalau dapat wajib tak sedekah. Tak adakah? Sungguh berdapat kau senyap. Tak kenal. Ustaz tak kenal. Iya, sungguh. Kalau dapat juga tak kenal mati hidup ke? Manusia kan? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar Tuhan kata, manusia ni melampau, tahu bila ar-ra'ahu istaghna, ketika mana dia dilihat kaya. Dilihat je kaya, bukan kaya sungguh. Karena kaya sungguh ni orang panggil kaya jiwa. Laisal ghina an kathratil 'am walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan kaya tu ialah kaya banyak harta Nabi ayat, tapi kaya sebenarnya ialah kaya jiwa, mana tak berajak kepada harta dunia. Itu sebab tu Nabi kan bila dia bagi harta, dia boleh tengok hati sahabat-sahabat dia. Sebab tu tak sama Nabi bagi. Ada orang hak Nabi tak bagi langsung harta. Ada orang hak Nabi bagi sikit. Ada orang hak Nabi bagi banyak. Tu. Mari orang Khawarij, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Hei Muhammad, berlaku adil boleh mu tak berlaku adil dalam pembagian harta. Macam mana hak ni tak dapat, hak ni dapat banyak, hak ni dapat sikit. Dia boleh sikit, dia nak marah. Itu Khawarij. Berani dia kata Nabi tidak berlaku adil. Siapa yang nak terlebih adil daripada Nabi Muhammad? Tak ada. Nabi paling adil, paling takwa, paling suci, paling bersih. Tak ada Nabi. Lalu Nabi kata, aku lebih suka kepada mereka yang aku tak bagi harta berbanding dengan orang yang aku bagi harta. Aduh. Kenapa Nabi ayat? Kerana orang yang aku bagi harta tu aku tahu, aku nampak bahawasanya hati dia keluh kesah. Ni debar tengok duit, tengok harta, sudahlah titik liu tak ada. Ataupun dia cover walau macam tak berahi ke harta ni. Awak muka kerah, tengok ke duit kerah, tapi hati tu juzak, dia panggil juzak apa? Gedebar gedebu. Ya Allah, bolehlah aku duit ni ya Allah, berilah Nabi Muhammad. Nabi nampak walau susuk muka wak kerah, wak nampak macam tak berahi ke harta, Nabi tahu hati orang ni gedebar, gedebu. Kenapa? Ni tengok harta, maka Nabi beri supaya hilang gedebar dia. Ada pun sahabat Nabi tak bagi kerana Nabi nampak hati dia tu Allah kaya dah. Mana? Tengok duit, tengok harta macam tengok dindingnya. Tak rasa berapa. Payah nak dapat hati lagu tu. Tu orang panggil hati emas. Hati emas ni susah kata M. Nasir nak cari. Payah sungguh. Hati emas. Hati dia tu emas. Nak berajak berapa lagi ke duit? Dia tengok harta tak ada berasa berapa. Macam tengok dinding gitu. Tu dah. Kita duduk ke tengok duit,
tak keli. Allah banyaknya dak tu ni. Titik alio sambil titik alio tak. Boleh aku enggak? Tu. Nah, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu tengok. Wa man kana lahu ilmu, Nabi kata barang siapa yang ada baginya ilmu, falyatasaddaq min ilmi, maka dia bersedekahlah dengan ilmu dia. Itu. Tengok. Jadi tuk guru kita, para alim ulama kita, asatizah kita, hidup mengajar suku sembah itu sedekah sebenarnya. Tu bukan sedekah ilmu ni secara hissi dan maknawi tak kurang, bahkan bertambah. Al ilmu yazidu bil infaq. Tu yazidu bil infaq. Ilmu tu bertambah dengan sebab kita sedekah, kita mengajar. Sungguh. Sebab tu pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar madrasah, kalau dia mengaji saja, dia tak buat muzakarah dengan sahabat-sahabat dia, tak cuba baca muzakarah, dia tak pergi ke mana-mana, duduk situ. Sebab tu tutup guru dulu, dia nak suruh kita ni cepat dapat baca kitab, dia suruh kita mengajar. Walaupun letak penyapu, letak depan penyapu dekat kita baca. Qala al-musannif syarah pula macam tok guru kita syarah ke kita ni. Tu. Masa kita mengaji tu kita tak faham. Tapi masa kita muzakarah dengan batas penyapu tu, baru faham. Tengok. Ada banyak gitu tu. Tu mana al-ilmu yazidu bil infaq wal malu yanqusu bil infaq. Harta tu kurang dengan sebab kita sedekah, kurang dari segi hissi, maknawi pun bertambah. Kenapa? Karena Allah Taala firman, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu wallahu khairur raziqin. Wa ma anfaqtum min khairin, daripada apa-apa yang kamu sedekah, infak yang baik, khair, syarat khair. Ni duit seriah hok seletik tak jadi ni. Duit RM1 hok hancur tak jadi. Ni khair. Wa ma anfaqtum min khairin, apa barang yang kamu infak, kamu sedekah daripada kebaikan, fahuwa yukhlifu, Allah ganti. Ganti lagu mana, bentuk apa, wallahu a'lam bidzallah, wallahu khairur raziqin. Allah lah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Yakin itu. Tu dah habis. Bahkan hadis yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, afdalus sadaqati sadaqatul lisani. Selebih-lebih sedekah itu ialah sedekah lidah. Sedekah lidah. Pelik tu. Qila ya Rasulullah, wa ma sadaqatul lisan? Sahabat tanya, apakah dia ya Rasulullah? Sedekah lidah. Gerak lidah bagi kau orang itu ke kan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, antara lain ialah selain daripada al-ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal ihsanu ila akhika wa tadfa'u 'anil qurbati, antara lain ialah mengajar, ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Itu ni lidah kan? Tu dah sedekah. Tu sedekah. Baik. Jadi tutup guru kita sebenarnya sedekah. Sedekah. Sebab tu orang dulu bila tok guru balik daripada mengaji Mekah, orang kapur dulu dia kenal tok guru. Ini anak watan kampung kita yang mengaji di Mekah berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun, balik alim. Maka orang kampung dulu dia gotong royong tolong tok guru. Tolong buat rumah kutuk guru, tolong buat madrasah kutuk guru, tolong. Tolong gitu. Tok guru tolong mengajar, orang kampung tolong dunia tok guru. Itu dia panggil ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong-nolong di atas takwa Allah. Itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan gapo hak boleh jadi sedekah. Inna bi kulli tasbihatin, sesungguhnya dengan tiap-tiap tasbih. Apa tasbih?
yakni subhanallah. Itu mana tasbih. Tasbih ni makna kita menyuci. Tanzihullah, mentanzih, mensucikan akan Allah, amma la yaliqu bihi, daripada perkara yang tidak layak dengan keagungannya Allah. Apa perkara yang tidak layak dengan keagungan Allah? Min kulli naqsin, daripada tiap-tiap yang menunjukkan kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Itu makna kita tasbih. Kamu tak tahu duk subhanallah, subhanallah, subhanallah 30 kali, 33 kali, tak tahu gapo maksud dia. Maha suci Allah, maha suci. Suci daripada gapo? Suci daripada tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah Ta'ala tu kurang. Ini kena mengaji ilmu tauhid lagi. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah tu kurang, tersuci Allah daripada perkara tersebut. Jadi benda hak kekurangan di kita tak semestinya kurang di Tuhan. Ini apa itu? Ini kena-kena Tuhan, kena-kena makhluk. Kekurangan di kita terkadangnya kelebihan di Tuhan. Kelebihan di kita kekurangan di Tuhan. Itu. Contoh seperti kita manusia, kalau tak ada anak, lebih ke kurang? Kurang. Awak nikah berapa tahun ni? 20 tahun dah, 30 tahun. Berapa orang dah anak? Tak ada rezeki lagi. Orang tu mandu kat sini. Tak erok orang ni kat sini. Kurang kata kurang. Tak ada bini, lebih ke kurang? Kurang. Nah, bini dah dak lagi umur apa? 50. Dak bini lagi bujang. Berat jadi. Nah, kurang. Tak ada mak apa, lebih ke kurang. Yatim piatu orang panggil, kurang. Betul tak? Tapi pada Allah itu lebih. Allah tak ada anak tu lebih, tak ada bini tu lebih, tak ada mak apa tu lebih, tak ada sahabat tu lebih. Tu kita tak ada sahabat, kurang. Orang ni ke dia duduk sorang-sorang, tak ada orang nak bersahabat dengan dia. Kurang ke lebih? Kurang. Allah lebih. Tu. Nah, kita tak ada tangan, kurang ke lebih? Kurang. Orang panggil OKU, kurang upaya, tak ada tangan, tak ada kaki. Tuhan lebih. Tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada kepala, tak ada tangan dengan makna anggota tubuh badan. Kalau tangan dengan makna sifatun min sifatillah, itu tak apa, ingat baik. Yadun itu disebut dalam Quran, yadullahi fawqa aidihim. Yadun terjemah Melayu tangan. Kau ke yadun artinya kereta, waktu jahil bahasa Arab pula dah. Yadun bahasa Arab, Melayunya tangan. Tangan tu banyak makna. Tangan makna hakiki ni anggota tubuh badan. Tangan secara majaz banyak. Tangan dengan mana puak, kuasa, rentah, milik. Ya belaka tu. Jangan ganggu tanah 4 ekar di hujung kampung tu. Tanah 4 ekar tu dalam tangan saya. 4 ekar tangan ni. Muak mana? Apa makna tangan situ? Bukan anggota tu badan. Itu tu. Jadi yadullah, tangan Allah, khalaqtu biyadai, aku jadikan dengan 2 tanganku, biaidina, dengan tangan lebih pada 2. Jangan faham zahir. Faham tangan ni kafe gitu. Kalau tangan ni seperti tangan kita gini, kafe ijma' ulama. Kalau tangan ni anggota tu tapi tak seperti tangan kita, comel kan, sesat, kufurnya khilaf. Patut ahli sunnah wal jamaah 3. 3 secara tafsir, 2 secara ijmal. Mana? Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawit warum tanziha. Tiap-tiap ayat Quran nas yang memberi sangkaan serupa Allah dengan makhluk, maka takwil tafsili. Itu kebanyakan ulama khalaf. Tangan dengan makna qudrat, tangan dengan makna kekuasaan Allah. Selesai. Yadullah, kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan mereka. Selesai masalah. Awil au fawit warum tanziha, atau ikut kebanyakan salah tafwid ba'da tanzih. Mana? Tangan di situ lafaz saja. Makna zahir tangan, makna hakiki tangan anggota laisa bil murad, bukan maksud. Allah tidak ada anggota tangan.
Tak tahu apa makna tangan situ. Wa ufawwidu amri ilallah. Serah pada Allah. Apa makna? Tak menentu mana-mana makna majazi yang layak dengan Allah Ta'ala. Serah. Allah Maha mengetahui. Tu salah. Tu kebanyakan salah. Serah pada Allah. Amirruha kama ja'at. Kita lalu saja, baca saja seperti mana yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qira'atuha tafsiruha. Baca kita tu tafsir dia. Tak, jangan tanya banyak-banyak. Tanya wasu'alu anhu bid'ah. Tanya saja, tangan Tuhan lagu mana? Bid'ah lalu dah. Bid'ah dalalah, sesat lalu dah. Nah, lepas tu apa makna tangan situ? Bukan anggota tubuh badan tangan, tapi tangan lafaz saja. Maknanya apa? Serah pengetahuan pada Allah. Ataupun tangan di situ isbatul yad sifatan min sifatillah. Kita kata tangan tu satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Nah itu seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yad, wajhu, jambun, istiwa. Tu gitu. Itu juga ialah pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini boleh baca dalam kitab Muqaddimah Sughra karangan Imam Sanusi. Itu dah. Jadi tak ada ahli sunnah jamaah kata Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan comel, tak serupa tangan mu. Tak ada itu dah. Tuhan ada muka, tak serupa muka mu. Tuhan ada atas langit, turun. Seperti gemalan, macam Ultraman kan turun daripada atas ke bawah. Tak ada. Nah, jangan kita yang tikak seperti tersebut tu musyabbihat, mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah Ta'ala. Maka tak ada guna dia duduk tasbih subhanallah maha suci Allah. Karena tasbih tu maksudnya apa? Tanzihullah amma la yaliku bijalalih min kulli naqsin. Mensucikan Allah daripada apa-apa sifat yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Walau di kita layak, tapi di Allah tak layak. Itu apa? Daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Itu ingat baik. Maka Nabi kata inna bi kulli tasbihatin shadaqatan. Boleh baca shadaqatan. Tu hak tu lebih kuat, lebih tepatnya shadaqatan. Boleh juga baca shadaqatun. Apa? Jadi istinaf. Boleh baca shadaqatun. Ni jadi istinaf. Atau shadaqatin. Apa? Jadi tasbih yang dihazafkan adatut tasbih. Mana sesungguhnya Nabi kata dengan setiap tasbih itu seperti sedekah. Ka sadaqatin, seperti sedekah. Tu pahalanya seperti sedekah. Tu lagu tu dah. Hazakah tasbih dipanggil. Bapa dia panggil lil mubalaghati. Orang panggil tasbih baligh dipanggil. Ini tasbih baligh. Boleh? Jadi tasbih baligh. Inna bi kulli tasbihatin shadaqatin. Mana shadaqatin? Yani tasbih baligh. Ka shadaqatin. Boleh? Itu dah. Jadi orang yang tak ada duit, dia duk tasbih sedekah. Bahkan banyak lagi ni. Dalam hadis lain Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Gitu kan? Senyum engkau pada wajah saudara engkau ialah sedekah. Dahlah kita duit tak ada, nak sedekah. Tak jutawan, tak hartawan. Muka pula ketak. Muco tengok orang memang gelap. Habis-habis bakhillah kita. Dah kalau kita tak ada duit nak sedekah, maka kita sedekahlah dengan senyuman. Tu Nabi kata tu. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum engkau pada wajah saudara engkau tu ialah sedekah. Itu ingat. Jadi kita jumpa saudara kita, assalamualaikum. Senyum. Sedekah. Ada kan? Senyum. Tak perlu kata apa-apa yang kata dia. Senyum betul sungguh. Senyum. Itu sedekah. Allah, kalau kita buat dengan lillahi ta'ala ni banyak nak pahala kita ni. Senyum sedekah, tasbih pun sedekah. Kita tengok. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Dan tiap-tiap ni atah pada kata kulli tasbihatin, ai inna bi kulli takbiratin, bahawa sesungguhnya dengan tiap-tiap takbirah. Apa takbir? Allahu akbar. Shadaqatan, jadi sedekah. Apa pahalanya seperti sedekah.
Jadi jangan tinggal kita lepas maya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hak 3 kali itu hak tu waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan bahawasanya dengan tiap-tiap tahmid, apa, puji Allah Taala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kena sebut betul lah. Kadang-kadang nak cepat siapa lajo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mana? Tu alhamdulillah, alhamdulillah. Tak jadi tu. Likulli zikrin wa yajibut tajwid likulli zikrin. Wajib juga kena tajwid tiap-tiap zikir. Mana? Sebut betul, nak cepat tak apa. Ilahana Rabbana, subhanallah, 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 subhanallah. Cepat tapi betul. Jangan subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Biar sebut betul. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan Allah akbar, Allah akbar, kebak. Nah, jadi kebak daging, kebak ayam tak tahu. Janganlah gitu. Nah, jadi boleh dosa pula. Orang berzikir nak ke pahala, nak cuci hati, nak bersih hati. Kita berzikir makin kotor, makin cemar, makin gelap hati, boleh ke dosa nah pula. Tu nyanyi pula kita. Tu habis itu wa kulli tahmidatin shadaqatan. Panjang lagi ni. Jadi 3 perkara ni kalau boleh jangan tinggallah lepas tiap-tiap semaya. Kerana hak ni hak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lorak cepat lagu mana, paling kurang jangan tinggal lepas semaya 3 perkara. Istighfar, ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir 3 kali. Paling kita nak cepat. Nah, jangan tinggal. Walaupun kita berjalan kaki, tetap kita baca 3 perkara ni. Nah, itu lagu tu. Habis itu kemudian nanti kita sambung pula wa kulli tahlilatin. Tunggu di situ dulu. 9.30 ni. Hamba nak balik. Gaya pula dekat sini. Gaya pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, ibu-ibu ayah-ayah,